Assalamualaikum, selamat malam. Yo Tiana. Okay, so hari ni kita akan cerita tentang kemahiran pra-menulis, aktiviti dan strategi untuk anak-anak. Yang pertama kita kena tahu dulu apa itu kemahiran pra-menulis. Kemahiran pra-menulis ni kemahiran yang kanak-kanak perlu ada sebelum dia pergi ke peringkat menulis tu sendiri. Ni dia pra dia, macam kalau kat sekolah, pra sekolah. So pra dia sebelum menulis. Yang pertama, kemahiran asas yang diperlukan sebelum kanak-kanak menguasai kemahiran menulis. So sebelum tulis kena ada kemahiran ni dululah. Yang kedua, menyumbang kepada keupayaan untuk memegang pensel, mewarna, melukis dan menyalin objek. So dengan adanya pra-menulis ni, dengan ada kemahiran pra-menulis ni, dia akan membantu kanak-kanak untuk buat aktiviti seperti itulah, memegang pensel, mewarna, melukis. Dia tak akan boleh jam terus pegang pensel terus pandai tulis, terus pandai melukis. Dia tak boleh macam tu. Dia ada step by step. Yang ketiga, komponen utama kemahiran pra-menulis adalah bentuk pra-menulis di mana kebanyakan huruf dan nombor terdiri daripada bentuk tersebut. So komponen utama dia ada bentuk-bentuk dan garisan macam tu lah. Nanti kejap lagi kita akan tengok lebih mendalam benda tu. So itu komponen utama dia, di mana huruf-huruf dengan nombor yang kita belajar tulis tu A, B, C tu semua terdiri daripada bentuk-bentuk pra-menulis tu. Okay, so lepas ni saya akan tunjuk kembangan garisan pra-menulis, Pre-Writing Line Development for Kids. So sebelum kita ajar dia tulis ABC, tulis 1, 2, 3 kan macam susah. Kanak-kanak yang kecil tu macam umur 2 tahun. Tiba-tiba kita nak ajar dia tulis ABC, 1, 2, 3. Salah, so dia tak boleh lagi nak tulis sebab dia punya development dekat vertical line ni. Dia kena mahir imitate garis vertikal, garis menegak. Okay, lepas tu garis horizontal, melintang, bulat, tambah ni cross shape, square, lepas tu diagonal, X dan triangle shape. Sebelum kita nak ajar dia ABC dan 1, 2, 3, lebih baik kita ajar yang ni dulu. Okay, suruh dia copy. Kita buat kat atas kertas garis tegak macam ni. Umur 2-3 tahun tu suruh dia buat garis tegak. Mahirkan dulu skill-skill san dan bentuk pra-menulis ni. Sebab apa? Tengok contoh diagonal line tu. Daripada diagonal line tu, kita buat macam sengit-sengit macam tu jadi huruf A. Horizontal line tu dia punya A yang tegak tu. So benda-benda ni semua yang membentuk huruf-huruf yang dia nak tulis tu. So bila dia dah mahir garisan pra-menulis ni, bentuk-bentuk pra-menulis ni, lagi senang dia nak tulis ABC dan 1, 2, 3 nanti. So ini dulu yang kita kena fokuskan, kena mahirkan kanak-kanak dulu. So benda ni kalau nak tengok, boleh cari kat Google memang ada Pre-Writing Line Development. So nanti boleh, lepas ni dah siap ni, boleh tengoklah apa yang anak kena buat, so boleh buat sama-sama dengan dia. Tak adalah kita jump terus pergi ABC 1, 2, 3. Nanti lagi dia tak boleh buat, lagi dia stres dan dia tak suka dah aktiviti-aktiviti macam ni. And then kalau nak buat aktiviti ni tak semestinya kat kertas, kat guna pensel dengan kertas, boleh je tulis dekat guna crayon ke ataupun guna tanah liat ke, buat bentuk bentuk tegak, bentuk melintang ataupun atas pasir, apa yang kita nak ajar dia tu. Tak semestinya dekat atas pensel dan kertas sebab kanak-kanak biasanya dia tak suka aktiviti-aktiviti yang melibatkan pensel dengan kertas ni. Sebab dia fikir aktiviti ni je macam, aku kena belajar ni, malasnya lah nak duduk belajar macam ni. Seterusnya, ni perkembangan genggaman pensel. Kanak-kanak biasanya kalau kita tengok yang kecil-kecil lagi tu, dia takkan pegang pensel terus cert punya grabs. So dia ada perkembangan dia. Yang pertama tengok ni, pencil grabs. Dia akan pegang macam ni. Ni biasa budak-budak kecil lah, 10 bulan. Dia akan ambil benda guna ibu jari dengan jari telunjuk. Seterusnya setahun sampai 15 bulan dia akan pegang macam ni. So dia akan tulis macam ni. So tak apa, kita tak payah nak betulkan lagi sebab memang perkembangan dia macam tu. Yang 2 hingga 3 tahun dia akan pegang digital pronet grabs tu. Dia pegang macam tu lah. Seterusnya 3 hingga 4 quadrupod. Dia akan guna jari dia ni semua. 4 jari, jari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dengan jari manis ni. Dia akan guna tu, 4-4. 3 hingga 4 static tripod grabs. Dia lebih kurang dynamic tapi dia macam, tengok tak dia punya web space tu yang dekat sini.
Dia macam kecil sikit, dia tak macam dynamic. Kalau dynamic dia jadi besar kan web space dia. Kenapa kena web space tu terbuka? Sebab kalau dia macam rapat, dia akan jadi penat tau. Kadang-kadang ada budak yang pegang pensel, dia macam ni. Ibu jari dia ni dia tutup, dia tekan kat apa ni, jari telunjuk, web space dia tak ada, kosong. Dia akan jadi penat. Cuba try pegang pensel macam ni, tutup, lepas tu tulis. Nanti dia jadi macam penat lah. Dia akan tak relax lah. So kalau dah umur 5-6 tahun dia macam still macam tu, kita kena betulkan dia supaya dia tak effect nanti aktiviti-aktiviti menulis lagilah dia tak nak. Kadang-kadang kita fikir kenapa lah dia tak nak menulis, dia tak suka ke, dia malas ke. Sebenarnya kita tengok tangan dia tu, dia tulis penat, dia tak betul pegang. Daripada dia tak betul pegang pensel tu menyebabkan dia penat, so dia terus tak nak buat aktiviti tu. So kita kena tengok pencil grabs dia tu macam mana. Tapi kena sesuai dengan umur dia. Kalau 12 bulan kita ajar dia macam tu, susah lah, dia belum sampai tahap dia lagi. So kena tengok kat mana dia punya umur dengan perkembangan dia. Okay, asas kemahiran motor yang penting untuk kemahiran pra-menulis. So ni kiranya macam motor kasar lah. Yang pertama, kestabilan tulang belakang, core stability. Kita punya tulang belakang tu kena stabil. Kalau tak stabil dan tak kuat, dia akan mulalah duduk kat meja tu, dia akan tongkat lah tangan dia akan baring, letak kepala macam tu dekat atas meja ataupun macam-macam lah, dia akan nampak penat, dia akan duduk pun sekejap, dia tak boleh fokus dalam kelas. So sebab tulang belakang dia tak kuat, tak stable. And then kestabilan bahu dia kena kuat, kena stabil untuk dia menulis lah. Kalau dia tak stabil, biasanya dia akan guna seluruh bahu dia untuk menulis. Kita kalau tulis, kita gerakkan jari dengan wrist kita, pergelangan tangan kita gerak sikit je. Kalau dia yang tak stabil ni, dia akan guna satu tangan dia. Dia punya ni tak relax, semua tak relax. Dia akan guna seluruh ni. So dia akan jadi penat jugalah yang tu. Ni kita kena fokuskan dulu, kena buat aktiviti-aktiviti yang menstabilkan dan menguatkan dia punya belakang dengan bahu untuk dia lebih senang menulis nanti. Terusnya kemahiran asas pra-menulis. Ini kemahiran-kemahiran yang dia kena ada. Yang pertama, kekuatan tangan dan jari. So ni kalau biasalah ni memang fahamkan kekuatan tangan dan jari kena ada untuk dia memegang pensel, menulis. So kalau tak ada, tak kuat, pegang pensel pun lemah. So macam mana dia nak tulis kan? Melintasi garis tengah ni maksudnya garis tengah badan kita, dia kena cross. Umur berapa ya, dia akan buat aktiviti yang dah boleh melintas garis tengah. Ambil barang kat sini, ambil barang kat sini, lintaslah garis tengah badan ni. So kalau dia punya kemahiran tu tak ada, nanti defect menulis, contohnya dia tulis kat buku tu, sebelah je dia tulis, sebelah lagi dia tak tulis. Ataupun dia copy yang cikgu tulis kat depan tu, dia copy sebelah je. Ataupun dia baca sebelah je. So sebab melintasi garis tengah tu, midline crossing tu, kemahiran dia tu tak ada. So dia akan buat sebelah-sebelah je lah semua benda. Ataupun dia akan shift body dia macam tu, penat lah ke sebelah je, ataupun kertas tu pusing ke sebelah sini. Sebab dia nak tulis sebelah sini je, so dia akan pusing ke sebelah sini, dia akan gerakkan kertas tu. Dia bukan gerakkan tangan dia gerakkan kertas dia. Okay, tangan dominan biasanya kalau umur 9 bulan, dia dah tunjukkan tangan dominan je lah, tapi tak tetap lagi, dia belum tunjuk lagi. Okay, kanan tangan dominan. Dia buat aktiviti tu kita dah nampak lah dia macam ada tangan dominan dia tak ada guna dua-dua tangan dulu. Macam baby-baby kan dia akan guna semua dua-dua tangan dia kan. Masa 9 bulan biasanya dia dah akan start develop dominance hand dia, tapi tak tetap lagi. So umur 2 tahun biasanya kita dah akan nampak tangan dominance dia sebelah mana. Umur 2 tahun. So kalau dah 3-4 tahun, 4 tahun macam tu dah kena ada dominance hand lah. Dia dah tak boleh nak tukar-tukar tangan dah. So kita kena tengok tangan dominance dia tu melalui cara dia bermain ke. Biasanya cara bermain lah, kita tengok dia ambil mainan banyak belah mana. Lepas tu kalau dia main tu guna tangan kiri, kita jangan tukar-tukar tangan dia, macam okay jangan ambil ke tangan kanan, ambil tangan kanan. Sebab memang dah dominance dia tangan kiri, kita jangan tukar-tukar.
biarkan dia nak tangan mana. Tapi umur 4 tahun dah kena ada dominance hand. Kenapa kena ada dominance hand? Contohnya kalau dia nak menulis, dia tak ada dominance hand, nanti aktiviti yang dua tangan, yang kena menggunakan dua tangan dia akan susah. Contohnya dia nak menggunting kan. Gunting kan kita kena pegang satu kertas, satu lagi kita nak gunting. Kalau dia tak ada tangan dominance tu, tangan dominant tu maksudnya kalau tangan kanan dia yang dominant, dia akan skill tangan kanan dia tu lebih sikit tau. So dia dah boleh gunting. Tapi kalau tak ada tangan dominant, dia akan tukar-tukar. Kejap tangan ni lah, kejap tangan ni. Dia tak ada tangan yang dominant untuk skill menggunting tu. So kita kena develop dominance hand dia masa umur 2 tahun. Okay, seterusnya manipulasi objek ni. Macam mana kemahiran dia nak manipulate objek kat dalam tangan dia. Contohnya pensel, pen ni. Kita ada kat atas ni, dekat atas meja kita nak ambil. Kan kita ambil macam ni, kita akan pusingkan pensel ni nak masuk kat macam ni. Ni nak pusingkan ni tu maksud adalah kemahiran manipulasi objek. Ataupun kita tulis, lepas tu nak padam, kita ambil pemadam kan, kita pusingkan pensel macam ni, so kita simpan, kita padam. Tu pun kemahiran manipulasi objek, manipulation. Macam mana dia nak manipulate pensel kat dalam tangan dia ni supaya dia boleh padam. So kemahiran ni pun kena ada. Kalau tak nanti kejap-kejap dia letak pensel, dia padam, lepas tu baru dia ambil. Dia tak tahu macam mana nak pusingkan. Ataupun contoh lain, manipulasi objek ni, nak masukkan duit dalam tabung kan. Kita ambil, contoh kita ambil banyak-banyak, macam mana kita nak transferkan daripada sini, daripada tapak tangan nak pergi kat jari ni, macam mana kita nak masukkan. Tu semua kemahiran manipulasi kanak-kanak kena ada. Terusnya koordinasi mata dan tangan. Mata dengan tangan sekali, contohnya mata tengok apa yang tangan buat, okay, so dia bagi kat otak, so tangan buat betul lah benda tu berdasarkan mata. Macam tu, contohnya dia nak tulis tak nak keluar garisan, so mata tengok, tangan buat. So dia akan ada coordination antara mata dengan tangan tu supaya dia tulis tak keluar daripada garisan tu. So tu kemahiran koordinasi mata dan tangan. Ataupun kita tengok, okay, dia bagi kat otak macam ni tulis A, okay, so tangan ni buat macam ni yang mata tengok, so jadilah bentuk A, tu dia kena ada coordination. Terusnya bilateral integration ni kemahiran menggunakan dua-dua belah bahagian badan ni lah. Macam tadi, macam apa ni, gunting ataupun menulis. Menulis pun dia kena guna bilateral integration ni, kena ada. Contohnya dia letak kertas, satu tangan yang non-dominant ni kena tahan kertas tu, satu lagi kena tulis. Tu pun kena ada juga. Kalau dia tak tangan non-dominant ni untuk tahan kertas tu, nanti kertas tu bergerak-gerak dan dia punya tulisan pun jadi tak cantik. Terusnya persepsi visual. Okay, persepsi visual ni ada banyak. Pertama, visual discrimination. Macam mana dia nak bezakan huruf, contohnya huruf N dengan H. Okay, contohnya N dengan H. N dia punya garis tu kan pendek je. So H tinggi sikit. So tu dia nak kena discriminatekan antara huruf. Tu visual discrimination. Seterusnya spatial relation. Spatial relation ni berkaitan dengan ruang. Macam mana dia nak, contohnya spacing. Spacing antara perkataan ni dengan perkataan seterusnya, dia kena pandai space dia tu. Ataupun spacing antara huruf, tu semua dia kena ada spatial relation punya skill tu, baru dia boleh buat dengan betul lah. Spacing tu taklah dia jauh sangat, terdekat sangat. Seterusnya figure ground. Figure ground ni macam mana dia nak fokus kepada objek ataupun info yang ada di dalam background yang kompleks. Contohnya dia baca buku kan, belakang tu ada gambar-gambar, macam mana dia nak baca ayat tu dengan background yang kompleks yang ada gambar-gambar tu, dia nak copy ayat contohnya. So dia kena pandai fokus lah kat info yang dia nak aje. Ataupun form constancy. Seterusnya form constancy ni dia tahu huruf, contohnya huruf A, walaupun huruf A tu besar, A kecil, A tu bold ke, A tu sengit ke, A tu huruf warna lain ke, so dia still tahu tu huruf A. Dia tak adalah macam okay, dia tahu A yang dia tengok selalu je dalam buku ni. Kalau A lain je dia dah tak tahu. Dia boleh tahu walaupun berbeza bentuk, berbeza saiz, berbeza warna. And then visual memory. Visual memory ni skill macam mana dia tengok dan dia ingat. Contohnya dia tengok
huruf yang dia belajar lah, huruf apa-apa nanti bila dia nak tulis dia ingat lah berdasarkan visual memory dia. Apa yang dia dah tengok dulu. So dia boleh tulis balik berdasarkan memory dia. Seterusnya sensory. Sensory kalau untuk pra-menulis ni, yang pertama vestibular. Vestibular tu balance. Okay, macam mana dia nak duduk kalau dia tak balance. So dia kena ada kestabilan dulu baru boleh duduk. Seterusnya yang kedua proprioception. Proprioceptive, dia punya kesedaran terhadap sendi. Okay, macam mana dia nak duduk diam. Biasanya kanak-kanak yang tak ada, yang ada isu dengan proprioceptive ni, dia akan susah nak duduk diam, dia akan berlari-lari. So itu pun jadi problem lah kat dia nak menulis. Dia takkan boleh duduk lama nak buat kerja ke, nak menulis apa-apa, nak mewarna. So kena solvekan isu tu dulu kalau dia ada masalah tu. Seterusnya visual. Visual punya sensory, sense kena ada jugalah nak melihat semua benda, nak menulis. Auditory pun perlu, kalau nak tulis kan kena dengar, kena dengar cikgu cakap huruf ni ke, dengar lagu ke, apa-apalah nak menulis. Tactile pun dari sentuhan pun perlu untuk dia pegang pensel. Kalau contoh dia ada isu dengan masalah tactile, dia geli nak pegang ke, so pun susah juga. So kemahiran-kemahiran yang sensory ni pun paling penting lah, biasanya kena solvekan dulu isu sensory dia baru boleh ajar dia menulis. Sebab kena tengok dululah budak tu sebenarnya kadang-kadang dia tak nak menulis tu kan. Kenapa? Adakah dia masalah sensori ataupun masalah persepsi visual. So kena tengok dulu, jangan kita terus buat aktiviti ke dia tak nak tulis ni bagi tulis lain pula. So sebenarnya masalah dia sensori. So kena cari dulu kenapa dia tak nak menulis, solvekan isu tu barulah ajar dia menulis. Ini kesukaran, contoh lah, ni contoh-contoh. Banyak lagi masalah-masalah yang ada kalau seorang kanak-kanak tu ada isu dengan kemahiran pra-menulis. Yang pertama, mempunyai genggaman pensel yang kekok. So macam tadilah development punya pencil grasp tu, okay, kalau dia pra-menulis punya kemahiran dia ada problem, so dia akan ada genggaman pensel yang kekok lah. Kena tengok lah macam mana, macam-macam jenis genggaman pensel yang ada kalau kita tengok kat budak-budak. Yang kedua, cenderung menggunakan seluruh tangan mereka untuk manipulasi objek dan bukan hanya beberapa jari. Ni biasa kita tengok kalau kanak-kanak yang kecil-kecil, kita panggil dia finger isolation. Kalau kita pandai kan nak guna jari ni, nak isolatekan finger tu. Kalau dia akan guna semua jari dia. Pensel tu yang jadi macam ni, pegang tu dia guna semua jari. Yang ketiga, mempunyai ketahanan yang kurang baik untuk aktiviti pensel. Ni pun saya dah terangkan tadi, buat aktiviti pensel paper task ni terus dia tak nak. Dia tak boleh tahan, bukan tak boleh tahan, maksudnya dia tak fokus, tak ada attention, dia endurance dia lah. Sebab apa? Kena cari kenapa dia macam tu. Yang keempat, guna tekanan yang tidak wajar ke atas kertas untuk aktiviti pensel. Ni pun selalu kita tengok kadang-kadang kanak-kanak tulis pekat sangat. Ataupun tulisannya tu cair sangat. So tekanan, pressure yang dia guna tu tak sesuai. Kalau macam ni, maksudnya masalah dia adalah dari segi sensory proprioceptive. So kesedaran sendi dia ada isu lah. Dia tak tahu nak keluarkan pressure yang sesuai untuk dia menulis. Yang kelima, tulisan yang tidak kemas dan atau lambat. Ni pun kita boleh tengok daripada masalah-masalah yang dia ada dalam kemahiran pra-menulis tu menyebabkan tulisan dia tak kemas, lambat tulis. So kena cari juga kenapa dia tak lambat tulis tu. Mungkin penggenggaman pensel dia tak betul, salah. So jadi lambat tulis. Ataupun visual perception dia nak copy dekat mana ni? Dekat whiteboard. Lambat sebab dia macam visual memory dia ke, figure ground dia ke masalah. So jadi lambat tulis. Ini contoh-contoh masalah, ada banyak lagi masalah yang ada. Okay, so ni kita masuk pada intervensi. Intervensi ni adalah dia punya aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk kanak-kanak bagi nak develop lah, untuk bantu dia punya kemahiran pra-menulis. Okay, so kita ada aktiviti fizikal, aktiviti motor halus, stimulasi sensori,
postur dan tempat duduk dan intervensi untuk menulis. Okay, ni aktiviti fizikal yang kita boleh lakukan. Okay, kita jangan ingat nak tulis, nak menulis, nak ajar menulis tu kena duduk. Kena duduk, ambil pensel, ambil kertas, okay tulis. Tapi aktiviti fizikal ni pun penting untuk kita, contoh kalau ada masalah sensori, masalah balance, masalah sendi. So ni lah aktiviti-aktiviti yang kita kena buat sebelum kita buat aktiviti tabletop tu. Okay, contoh yang kita boleh buat animal walks ni. Animal walks ni ada banyak lah. Kalau kat Google pun kita boleh tengok macam-macam ada. Kita boleh buat contoh bear walk tu, crab walk. Bila dia buat macam tu, contoh crab walk tu tengok. Di jalan terbalik macam tu, dia akan bagi pressure dekat tangan dia, dekat sendi-sendi dia. So akan bagi apa tu rangsangan dekat sendi dia lah. So dia akan aware dengan tubuh badan dia. So tu nanti akan bagi dia mudah untuk bagi tekanan yang betul masa menulis daripada aktiviti macam ni. Lepas tu kangaroo jump, boleh ajar dia melompat. Okay, play position ni, okay, stomach lying ni. So dia baring menyarap macam ni. Sambil jangan baring macam ni, baring tak buat apa-apa. Nanti dia boring lah baring apa. Aku kena buat ni baring je ke tak buat apa-apa. Dia pun boring, betul terus bangun. So sambil buat macam ni, okay, ambil puzzle ke depan dia. Ambil apa-apalah. Kalau nak tambah dengan aktiviti menulis, suruh dia mewarna. So dengan bagi pressure kat tangan dia ni pun akan bagi rangsangan dekat sendi-sendi dia. Buat aktiviti semua ni kena sambil ada aktiviti lain. Jangan buat macam ni je, nanti dia boring. Okay, contohnya bear walk ni. Ni tinggi sangat ni. Kita biasa macam dua kaki, dua tangan ni guna kita punya limb semua. Jangan macam merangkak kita letak lutut kan. Kita buat macam ni, lepas tu suruh contoh daripada point A tu suruh dia ambil barang. Jalan macam tu bear walk ni, pergi letak sana, ambil masukkan barang tu kat situ. So buat point A, point B. Buatkan aktiviti tu jadi lagi menarik. Jangan buat macam tu je, so dia akan boring. Ni jangan duk suruh jalan sini sampai sana, bear walk tu jalan macam tu je. Tak ada aktiviti yang menarik sebab kanak-kanak kan dia kena ada play barulah dia rasa macam seronok main-main macam ni. Okay, seronok ni, okay, nak main. Bagi aktiviti-aktiviti yang dia suka, mainan yang dia suka. Okay, aktiviti motor halus banyak sangat sebenarnya yang kita boleh buat. Ni saya bagi contoh-contohnya je. Okay, so boleh menggunakan Play-Doh ataupun clay ataupun terapati. Play-Doh ni kalau contoh sekarang susah nak beli, boleh buat sendiri. Cara-cara dia pun ada. Kat Facebook kita pun ada cara untuk buat Play-Doh. Saya dah sharekan dia punya cara-caranya. Boleh tengok, boleh buat sendiri. Dan selamat Play-Doh tu. Boleh kalau kita kanak-kanak termakan pun boleh. Selamat lah, tak ada masalah. So kita boleh, aktiviti yang kita boleh buat dengan Play-Doh ni, suruh dia pusingkan Play-Doh tu. Guna tangan tu pusing. Pusing-pusing macam mana? Macam ni ke? Lepas tu memerah masa kita perah baju tu kan. Lepas tu mencubit. Okay, cubit-cubit sikit-sikit. Cubit, tarik letak tepi. Cubit, tarik letak tepi macam tu. Ataupun tarik panjang kan. Yang kelima boleh gunting-gunting. Macam-macam aktiviti yang boleh buat ni semua untuk mewujudkan lengkungan tangan. Lengkungan tangan ni, hand arch ni dengan kemahiran motor halus lah. Banyak benefit dia daripada aktiviti-aktiviti yang kita buat 5 benda tu. So banyak benefit dia kepada kemahiran motor halus dia sebelum dia menulis tu. Okay, ni paling senang lah sekarang boleh buat kat rumah. Guna kertas terpakai ataupun kertas kosong ataupun surat khabar. Apa-apa kertas je lah yang ada kat rumah tu. Tak payah nak beli-beli. So waktu-waktu sekarang ni tak boleh keluar kan. Boleh guna je apa-apa kat rumah. So suruh dia renyukkan kertas tu. Tu pun membantu dia punya kemahiran motor halus. So dia renyuk-renyuk-renyukkan, lepas tu suruh dia baling. So bila dah baling tu, kita bantu untuk kemahiran motor kasar, untuk dia punya sensori juga. And then sama dengan visual perception juga, macam mana dia nak anggarkan jarak untuk baling kat dalam bekas tu. So hanya dengan aktiviti guna kertas terpakai, guna surat khabar tu, banyak ada kemahiran motor halus, motor kasar, sensori, visual perception. Ada 4 benefit yang kita boleh dapat daripada satu aktiviti yang sangat simple. Kita tengok macam biasa je kan, macam renyuk-renyuk kertas, baling. Macam tak ada apa-apa, macam biasa je. So tapi banyak benefit yang kanak-kanak boleh dapat daripada situ.
Sambil membaling tu pun kita boleh kira baling. Kita ajar dia language, bahasa, ajar dia kira baling. Sebutlah apa-apa, maksudnya kita sambil tu developkan dia punya bahasa, kemahiran bahasa dia. So dah 5 dah benefit dia daripada aktiviti sesimpel ini. Ni boleh cuba kat rumah. Seterusnya, stimulasi sensori. Aktiviti dia banyak juga yang saya boleh bagi contoh wheelbarrow walk. Nampak tak yang gambar first ni? Dia ibu bapa boleh pegang kaki. Kalau pegang kaki ni macam susah sangat, pegang dekat dia punya hip dia. So dia nak jalan pun boleh ataupun dia static. Dia dalam position macam ni, letak satu apa-apa barang je lah, so suruh dia pindahkan pergi sebelah sini, masukkan dalam bekas ke ataupun puzzle ke, apa-apa je, apa-apa mengikut kreativiti ibu bapa. Satu tangan dia tu tahan, satu lagi suruh dia buat aktiviti. Tentu ni untuk dia punya proprioceptive sensory, dia punya kesedaran sendi. Seterusnya boleh buat apa tu nama dia, teng-teng. Tak kisahlah teng-teng ke apa-apa yang ada kat rumah tu yang boleh melompat. Lompat atas katil, turun bawah. Letak bantal banyak-banyak kat bawah, lompat ke bawah, semua boleh. Yang penting lompat-lompat. Ni untuk vestibular, proprioceptive pun sama. Aktiviti melompat, aktiviti balance, contoh kalau ada balance beam kat rumah tu. Suruh boleh dia jalan meniti kat atas balance beam tu. Yang seterusnya untuk tactile. Guna beras, kita letakkan pewarna makanan tu letak sikit. Lepas tu saya letak dalam oven. Oven bagi dia macam panas sikit kan, macam dah letak dalam lekit-lekit macam tu. Lepas tu buat banyak warna. Lepas tu suruh dia, kita letak atas tray macam tu, suruh dia buat huruf. Kalau macam tadi dia belum sampai tahap huruf tu, buat yang pre-writing lines tu. Buat kat atas tu, letak kat depan dia tu dalam macam ni, dekat E ni kan kita buat garis tegak. Suruh dia buat atas tu. So benda-benda ni akan lagi menarik kanak-kanak lah untuk buat aktiviti daripada kita suruh menulis. So boleh guna rainbow, boleh guna kacang ke. Yang keempat, poster dan tempat duduk. Untuk kanak-kanak menulis, selain daripada kita tengok kemahiran dia, kemahiran motor halus, motor kasar, kita kena tengok juga poster dan posture dan tempat duduk dia yang sesuai lah. Sebab contoh tengok yang gambar baju kuning ni, dia duduk macam tu, nampak meja dia dah tinggi, kursi dia pun macam tu, dia tak sesuai dengan dia. So akan ada menyebabkan masalah penat, tak selesa, attention ni problem, sensory, fizikal, banyak masalah yang ada. Yang proper punya posture, tengok yang sebelah ni, kanak-kanak yang tengah duduk ni, dia kena dia punya punggung dia ni dengan pinggang dia, badan ni dengan lutut dia kena 90 degree, 90 darjah. Tu yang proper punya lah. Kaki kena flat on the floor. Kalau contohnya dekat kelas, kalau ada cikgu kat dalam ni, contoh dekat kelas tu memang dia kanak-kanak yang rendah, yang dia tak sampai, kaki dia tak sampai dekat floor. So apa kita boleh buat? Kita boleh ambil kotak, letak dekat bawah tu supaya kaki dia boleh rest dekat atas kotak tu. So sebab kita nak tukar kerusi meja pun tak boleh kan, memang dah ada kat sekolah. So kita yang kena modify kan macam mana nak buat bagi kanak-kanak tu selesa untuk menulis. Meja dia kena 1 hingga 2 inci tinggi daripada bend elbow. Macam tu lah. Elbow dia ni kena bend sikit, mejanya tinggi sikit macam tu. Kalau dia rendah, dia akan jadi macam yang sebelah ni. Dia macam, dia letak rest tangan di atas tu, lepas tu dia yang bongkok macam tu. Ini paper dia yang gambar atas tu. Paper dia kena 45 degree, kena sengit sikit. So dia tu position yang sesuai untuk kanak-kanak menulis lah. Even kita pun cuba kalau kita tulis tegak kertas tu, mana selesa tangan kita, kan penat nanti. So kena sengitkan kertas tu, baru tulis, baru selesa. Sebelah tangan non-dominant kena stabilisekan kertas tu lah supaya tak bergerak-bergerak. So ni proper posture untuk kanak-kanak menulis. So sebelum nak ajar kanak-kanak menulis, nak ajar anak-anak menulis ke buat aktiviti atas meja tu, kita kena pastikan dulu dia punya tempat nak menulis tu sesuai dengan dia dan selesa dengan dia, barulah boleh teruskan aktiviti-aktiviti menulis supaya dia tak cepat bosan ataupun penat ataupun dah terus tak minat dah nak buat. Ini
beberapa contoh intervensi untuk menulis. Yang pertama, sukar membezakan huruf kecil dan besar. Okay, contoh dia menulis tu, huruf kecil dengan huruf besar dia sama level. Contoh dia tulis letter tu kan, L-E-T-T-E-R. E dia pun sama dengan L, saiz dia. Daripada atas sampai bawah tu sama. Dia tak ada perbezaan huruf kecil, huruf besar tu. Kalau P tu pun dia punya bulat tu dekat atas. Tak ada dekat bawah. So ni contoh-contoh yang boleh gunalah untuk dia bezakan huruf kecil dengan huruf besar. Guna kertas macam ni. Lepas tu warnakan ataupun highlightkan satu garisan ni. Okay, lepas tu kena ajar dia. Kalau yang huruf kecil ni kena tulis kat dalam yang warna kuning ni. So dia nampak perbezaan ni lah. Okay, ni untuk melatih dia bezakan huruf kecil dengan huruf besar. Kalau G ni, okay, bulatan dia dekat dalam kuning. Dia punya ni ke bawah. So dia akan lebih nampak, dia boleh bezakan mana huruf kecil dengan huruf besar tu nak tulis. Yang kedua, jarak di antara perkataan terlalu jauh atau dekat. So, kadang-kadang dia tulis satu perkataan tu jauh betul dia punya jarak dia tu, space antara perkataan tu ataupun dekat. So cara yang kita boleh buat, kalau macam dalam gambar ni guna stiker kecil-kecil macam ni ataupun batang aiskrim ni, jangan ambil yang batang aiskrim besar tu, nanti space ni jadi besar sangat. Yang kecil macam ni je. Ataupun guna jari kanak-kanak tu sendiri pun boleh. Kalau guna stiker contoh okay, dia dah tulis satu perkataan, sudah dia tampal stiker. Okay, lepas tampal stiker tu baru tulis lagi. Lepas tu tampal stiker lagi. Lepas tu baru tulis lagi. Macam tu. Ataupun kalau tak ada stiker, suruh dia letak jari dia je. Okay, dah tulis satu ni, okay, letak jari. Okay, lepas tu baru tulis lepas sebelah jari tu. So dia akan belajar spacing tu, belajar jarak antara satu perkataan dengan satu perkataan tu. Yang ketiga, genggaman pensel yang salah. Okay, ni kalau dia dah sampai umur dia, dah patutnya dia dah pegang pensel dengan betul. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh digunakan, contohnya macam guna kalami tu. Kalami tu alat bantuan ni, kalami warna oranye ni. Alat bantuan dia memegang pensel dengan betul lah. Nanti dia akan masukkan jari ibu jari dengan jari telunjuk dia. Dia pegang kat situ. Okay, so nanti dia akan ajar dia cara nak pegang pensel dengan betul. Ataupun kalau tak ada kalami ni ataupun rasa macam tak nak beli kalami. Okay, ni ada option lain. Gunakan pom-pom ataupun duit shilling. Letak dekat jari manis dengan jari kelingking dia. Kat sini suruh dia genggam. Lepas tu suruh dia pegang pensel. Nanti dia akan jadi macam tak adalah dia pegang semua. Dia akan bantu dia untuk okay, ni suruh dia tahan pom-pom tu. Apa-apa je lah, tak kisahlah kalau tak ada pom-pom, janganlah nak pergi cari juga pom-pom. Apa-apa yang macam saiz pom-pom ataupun yang saiz dengan tangan dia tu, suruh dia genggam, lepas tu pegang pensel. Okay, suruh dia tulis. Tahan pom-pom tu masa dia menulis. Ni pun salah satu option lah untuk ajar dia genggaman pensel yang betul. Okay, tulisan terlalu pekat atau cair. Kadang-kadang dia tulis pekat tu sampai belakang kertas tu kita tengok sampai berbekas dia tulis. Ataupun cair tu tak nampak dia tulis tulisan dia tu. Tu sebab macam tadi saya cakap tu masalah dia punya kesedaran sendi dia ada isu. So dia akan jadi, dia tak tahu macam mana nak gunakan pressure ataupun tekanan yang betul masa menulis tu. Cara dia, kita boleh gunakan pensel mechanical ni, pensel tekan-tekan yang selalu guna ni. So bila kita guna ni, dia akan bantu dia kawal tekanan dia masa tulis. So dia takkan tulis dia tu tekan tu sampai terpatah dia punya mata. So dia akan belajar untuk kawal tekanan dia. Ataupun kita boleh suruh dia tulis atas masking tape tu, yang kertas tu kan. Tape yang macam kertas tu, tampal kat atas kertas dia nak tulis tu, suruh dia tulis. Kalau dia tulis pekat ataupun tekan, masking tape tu akan terkoyak. So kita cakap lah jangan tulis sampai koyak. So nanti dia akan control dia punya pressure tu supaya tak tulis sampai terkoyak. Okay. Sukar menyalin dari papan hitam. Ni contoh dia ada masalah visual perception ke. So kita boleh gunakan slanted board ni. Slanted board ni senang je nak buat. Dia guna file hitam tu kan yang selalu dekat office tu. Kita balut lah cantik-cantik sikit kalau yang dah ada warna ni biasanya mahal sikit. Kita balut je cantik. Okay, lepas tu suruh kepitkan kat sini, guna klip kertas ke, guna apa-apa yang boleh
clip kan, letak kertas kat sini, suruh dia tulis. So ni akan bantu posture yang lebih baik nak salin dari papan hitam. Kalau dia tak ada benda ni, dia nak salin dia macam tengok, macam posture dia tu tak betul tau, macam memenatkan dia. So kalau ada ni, dia macam selesa sikit dia nak tulis. Posturnya lagi bagus lah. Dia boleh buat, ni pun boleh buat sendiri. Dia tidak mula menulis dari tepi. Kadang-kadang dia tulis dari tengah-tengah. Semua dia tulis dari tengah-tengah. Ni pun masalah spatial relation tu lah, masalah apa ni, ruang. Semua dia tulis dari tengah, dia tak start dari tepi. Banyak kali kita ajar still dia tulis juga dari tengah. So kita boleh gunakan tape atau highlighter. Okay, kita tandakan dekat ni, dekat garis yang permulaan dia nak tulis ni, ataupun kita guna highlight ataupun guna pewarna, pensel warna, semua boleh lah. Bagi ada tanda sikit dekat atas kertas dia. Kalau kertas dia hitam putih je kan, dia tak nampak mana dia nak start kan. So buat tanda sikit ke dia nampak aku nak start dari sini. So suruh dia start dari yang ada warna ni. So dia akan boleh bezakan sikit lah, boleh dia nampak kat mana dia nak tulis. Okay, kalau ni kesan-kesan kalau kita tak rawat masalah pra menulis ni. Yang pertama, perilaku negatif. Okay, contoh dia dah ada problem nak tulis pun lambat, dia dah malas nak tulis, tu akan jadi efek dia pergi kacau kawan-kawan dia ke, apa-apa perilaku negatif lah. Dia tidur ke dalam kelas ke, sebab dia daripada masalah menulis tu, masalah kemahiran menulis tu, dia tak nak menulis, so develop pula perilaku negatif kat sekolah nanti. Terusnya mengelak ni, cikgu suruh dia tulis kat depan ke, cikgu suruh dia tulis apa-apalah, nanti dia mengelak, dia dah tak nak buat semua benda. Even kita sendiri, ibu bapa sendiri pun nak suruh dia buat ni semua tak nak. Sebab itulah dia malas, dia rasa penat, rasa macam tak nak lah buat benda ni, penat lah, tak suka lah sebab tadi, sebab dia pegang pensel tak betul je, so dia jadi penat. Yang ketiga, prestasi akademik menurun. Okay, ni pun sama lah, daripada tak boleh menulis tu, contoh dalam exam, dia tulis lambat sebab pegang pensel tak betul. Tulis lambat, prestasi akademik pun teruk, menurun. Daripada pegang pensel tak betul je. Bukan dia tak pandai pun, sebenarnya dia pandai je. Bila tanya soalan, faham. Bila kita soal jawab kan, dia boleh jawab je. Tapi exam je teruk. Kenapa? Sebab dia pegang pensel tak betul. Jawabnya lambat, tak sempat jawab semua soalan. Itu contoh. Terusnya, rendah diri dan malu. Okay, so bila dah contoh tadi, macam tadi lah dah pegang pensel tulis lambat, rendah diri lah, malu dengan kawan-kawan dia. Kenapa dia tak sama dengan kawan-kawan dia, semua kawan dia boleh laju, kawan dia boleh dapat A, dia dapat F, dia buat tak cantik, dia tak ada kinat gunting. Keyakinan diri dia akan menurun lah. So ni antara efek ataupun kesan yang akan terjadi kalau kita tak buat sesuatu untuk dia punya kemahiran menulis dia. Itu sahaja untuk malam ni.